Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim ila biqair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz, para alim ulama, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingga Allah masih lagi memberi kepada kita kesempatan, peluang dan ruang. Allah masih lagi meminjamkan nikmat yang namanya nafas itu. Dapatlah lagi kita bernafas untuk sekian kalinya. Kita pun tak tahu bilakah nafas kita yang terakhir. Sama ada nafas yang kita hembus ataupun kita sedut. Cuma yang tahunya semua Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih lagi diberi kesempatan, maka gunakanlah kesempatan yang ada itu tuan-tuan untuk kita menjana seberapa banyak pahala yang kita nak, kan, untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pun dah nak sampai ke pertengahan Ramadan dah. Jadi Ramadan tahun ni saya rasa dia orang kata apa, amazing lah sebab apa, masih lagi ramai jemaah-jemaah mengimarahkan surau dan masjid. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, kita nak bincang apa tuan-tuan? Sebagai mukadimah dia, kita nak bincang bab takwa tu. Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan mencipta ataupun create this Ramadan specially dedicated to umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saja tuan-tuan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dapat keistimewaan yang namanya Ramadan ini, kan? Umat-umat dulu tak sempat pun, kan? Sebab apa tuan-tuan? Ramadan ni adalah tanda ataupun hikmah dia apa? Dia merupakan, orang kata apa, hikmahnya ketaatan ni, ketaatan, kan? Hikmah dia apa? Ketaatan, kemuncak ketaatan tu. Sebab apa? Dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, apa yang amalan-amalan yang kita buat di 11 bulan yang lalu, sama juga kita buat dalam bulan Ramadan ni, tetapi peningkatan dalam segi apa, usaha dan usaha kita dalam menjana segala amal ibadat itu. Untuk apa? Untuk kita meraih pahala yang begitu banyak. Itu sebab tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni ada dua hadis yang very popular lah. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambik. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka aku akan mengharapkan apa? Keampunan, maka aku akan ampunkan dosa dia. Allah memang tuan-tuan, dia pilih kita dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan. Kalau kita imbau balik 2 bulan yang lalu lah, kita semua ni umat Nabi Muhammad SAW, khususnya yang beriman ni, semuanya doa, Allahumma barna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Kita yang minta ke Allah untuk nak sampaikan. Doa dan munajat kita tu, pengharapan kita tu, nak masuk lagi kita dalam bulan Ramadan ni. Sebab apa? Kita saja yang mengetahui apa yang ada keistimewaan di dalam bulan Ramadan ni. Jadi dengan harapan itu Allah SWT memakbulkan permintaan dan doa kita tu, tanpa kita sedar ataupun tidak. Tu yang kata rahmat Allah tu, kan? Hadis selalu orang baca apa? Di awalnya rahmat, di pertengahannya maghfirah, di hujungnya apa? Dibebaskan daripada api neraka tu.
Sebenarnya puasa ni dia tak adalah fasa-fasa dia, kan? Dia sebenarnya keseluruhan bulan Ramadan ini, setiap detik dan saat kita laluinya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia juga adalah satu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah. Allah nak ampun dosa kita setiap helahan nafas kita. Dan setiap hari juga dan setiap malam juga Allah akan membebaskan ahli-ahli neraka ni. Tu senarai ahli-ahli neraka ni, kan? Ahli neraka tak ada lagi dah. Dan neraka pun tak ada lagi penghuni dia, kan? Neraka tu ada dah. Cumanya Allah akan delete semua, kan? Beberapa, bukan kata beberapa, setiap malam, kan? Ahli-ahli yang ada dalam list ahli neraka tu. Nauzubillah minaz zalik. Tu. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala ni memang dia nak ampun dosa, sungguh-sungguh dosa kita. Memang dia nak ganjarkan segala amal ibadat ni berlipat kali ganda. Bulan lepas tuan-tuan, 11 bulan yang lalu pun kita buat benda yang sama juga, tapi sikit-sikit aja. Kita buat macam aceh-aceh main aja macam tu. Tapi bulan Ramadan ni tuan-tuan, kesungguhan tu tak tahu lah sama ada kita boleh rasa ke tak boleh rasa, kan? Bagi kebanyakan aku, dia kena rasa, macam mana aku boleh ada, kan? Tu yang kata rahmat Allah tu, Allah pilih tuan-tuan, kan? Di seawal-awal kejadian manusia ni, daripada kita tiada kepada ada itu, disebabkan apa? Di atas ingatan Allah tu lah, kan? Dalam banyak-banyak makhluk tuan-tuan yang hebat-hebat, yang besar-besar ni tuan-tuan, kenapa manusia merupakan makhluk yang pertama di alam, berada dalam ilmu Allah tu, untuk Allah cipta tu? Mana kata dia teringat dengan kita tu, teringat dan kasih sayang dia tu. Tu yang dia buat kita tu, buat kita sebagai apa? Sebagai manusia. Sebab apa tuan-tuan? Ketika mana dalam ilmu Allah tu ada manusia, maka malaikat ni ambil air mani manusia tu, kan? Jangan kita cerita lah macam mana, letak di tapak tangan malaikat. Malaikat tanya, ya Allah, kau nak hidupkan manusia ni? Kau nak jadikan dia manusia ke? Allah kata na'am. Maka dia ambil tanah asal usul kejadian kita tu. Tu sebab di mana kita mati, di situlah tempat kita dijadikan. Tanah itulah asal usul tubuh badan kita ni, kan? Kita ada duduk di Bandar Puteri ni, pergi Perlis, mati kat Perlis, nak bawa balik juga kat sini. Pasal apa? Tanam kat sana aja, kan? Tapi kalau mati kat Mekah, Madinah, tak gaduh pula nak balik sini, nak tanam kat sana pula. Tahu pula. Saya bukan marah tuan-tuan. Tuan-tuan ni bagus lah, kan? Memang orang lain dia tak faham situ lah. Asal usul kejadian kita ni, itu sebab asal tanah kembali tanah. Itu sebab jasad kita ni tuan-tuan, tak usah duk cerita hebat macam mana lah, tak usah duk jaga macam mana, bubuh lah lotion 3-4 kati sekali kan. Masuk dalam tanah habis lah. Allah nak cerita apa tuan-tuan? Kenapa manusia ni dicipta daripada air mani, kan? Allah nak suruh manusia ni fikir, hang ni tinggi mana pun hang tak ada kelas, cipta daripada air mani je, kan? Antar saya duk cerita hang tinggi langit mana lah, tak usah darjat hang ke kerabat hang, tak ada. Mati-mati masuk tanah je. Semuanya dicipta daripada air mani tu, kan? Duk berjalan tu, pakailah tengkolok lah, apa bana ke pakai. Dalam perut ada tai, ada najis, ada darah. Tu 3 najis duk bawa. Duk perasan apa tuan-tuan? Duk kata hebat sangat manusia ni, kan? Tu lain macam tun pagi ni, kan? Tu cerita dia lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, hak Allah ni tuan-tuan, hak Allah nak buat ni, kan? Kita tak boleh nak fikir, kan? Allah cipta akal kita ni, akal manusia ni, sebelum Allah nak masukkan kepada dalam diri manusia akal dengan ruh, akal dengan nafsu ni, kan? Akal, Allah tanya, wahai akal, siapa engkau, siapa aku? Allah tanya. Akal terus kata, ya, engkau Allah, kan? Aku, kan? Engkau Allah, aku adalah hamba-Mu. Allah pun masuk akal. Tetapi bila Allah nak masukkan nafsu, Allah tanya, siapa aku, siapa hang, kan? Nafsu boleh kata apa? Lu siapa? Wa siapa? Punya gedebelnya nafsu ni. Allah bakar terus, masuk dalam api neraka. Keluarkan lagi. Tanya lagi, hang siapa, aku siapa? Kan? Akulah, hang. Masuk lagi. Makhluk yang ketiga tu, Allah rejam dia dalam neraka Jahannam tu, yang paling panas sekali, kan? Tu dia ada yang orang tanya tu, Ustaz, ada tak neraka yang okey-okey sikit lah?
Neraka ni makhluk mana ada okey. Kan? Memua KO ya. Kot-kot kita ingat ni. Kot-kot kalau ustaz kata okey dia nak masuk lah kot. Kan? Tak apalah kot dia buat jahat. Tuan, neraka ni bukan satu mainan. Maka Allah pun masuk. Kan? Jadi kemuncak peribadatan, kemuncak manusia ni Allah nak melayukan nafsu tu. Tuan-tuan, orang masuk neraka tu sebab apa? Sebab melaku maksiat lah. Maksiat tu berpunca daripada mana? Daripada nafsu. Allah mencipta manusia ni, Allah tahu kelemahan kita ni, siapa yang lebih tahu daripada Allah? Jahatnya kita ni siapa lebih tahu daripada Allah? Allah lah. Isteri kita pun tak tahu yang tidur tepi pantai yang kita tu. Dia pun tak tahu jahat kita ni terang mana. Depan kita okey lah, pejak semut kan. Kita depan dia pejak semut, tak mati. Belakang ya sajalah. Jadi Allah saja yang penting. Jadi Allah kata macam mana? Manusia ni senang je, tuan-tuan. Allah yang cipta kita, Allah tahu. Manusia ni senang je. Dia jahat ni sebab apa? Sebab nafsu ya. Manusia ni jahat sebab nafsu ya. Jadi macam mana Allah nak train manusia ni? Macam mana Allah nak mengajar, mengawal nafsu ni? Maka Allah pilih kita masuk dalam madrasah dia ni, madrasah Ramadan. Tuan-tuan bayang tengok tuan-tuan, Allah cipta 1 tahun 12 bulan. Allah pilih kita sebulan aja untuk ditarbiah, sebulan je. Siapa menjalani ibadah Ramadan yang kata Nabi, man shoma man khoma Ramadan, dengan penuh keimanan, dia keluar dia akan dapat takwa tu. Takwa tu apa? What is takwa is all about? Kan? Jadi, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Tunggu sampai habis rancangan. Saya akan explain apa itu takwa. Kan? Jadi Allah cipta manusia, Allah tahu. Kan? Jadi macam mana Allah nak mengajar manusia ni? Macam mana nak membendung nafsu ni? Kita ni sebab jahat nafsu ni lah. 11 bulan yang lalu kita ikut nafsu ya. Makan ni, makan tu. Nafsu ni bila dia kenyang, kan? Kita layan dia, dia jadi agresif. Dia jadi agresif, dia automatik dia akan trigger akal ni. Pilah semayang, nafsu kita tak payahlah, tak payah lagi. Kan panjang waktu dia. Tu nafsu. Jadi dengan berpuasa ni maka layulah nafsu tu, tak makan. Tuan-tuan, benda yang halal ni di siang hari kita tak boleh makan, jadi haram tu. Berdosa. Kan? Mana? Batal puasa tu. Benda halal. 7 jam, 8 jam, 10 jam duk tahak lapak tu. Adakah orang yang puasa ni dia cergas? Tak ada cerdas, melepek ya. Kan dia fikir nak bercakap pun tak mau. Tengok tuan-tuan, Allah boleh tarbiah manusia ni. Nak bercakap benda-benda ni pun Allahu Akbar. Itu sebab Allah ajak takwa tu apa? Takwa tu apa? Ta yang pertama apa? Tawaduk. Rendah diri. Bila dia bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada orang nak bangga diri? Tak ada. Nak bercakap kata. Sebab puasa ni tuan-tuan satu amalan sir, Nak kata belagak pun orang tak nampak belagak, nak kata riak pun tak riak. Puasa ni. Ada orang puasa jalan macam tu. Oi, melenggak semacam hang pasal apa ni? Aku puasa. Dah. Takkan jalan macam tu lah. Ada nak sembang lebih-lebih. Oh ya Allah, dah. Tu yang kata puasa. Sebab amalan-amalan yang lain ni boleh nampak dia punya riak-riak, belagak dia, kan? Takabur dia, kan? Kita tengok kalau solat orang boleh nampak. Angkat takbir tu, bergagak tu. Kan? Balik rumah, tu nampak kan? Bersedekah nampak. Tengah orang tu dia kipas duit 100 tu, tunggu orang tengok. Baru buh, orang tengok baru buh. Kan riak nama dia tu. Kan, tu. Kan? Kerja haji boleh tak? Tak tahu lah, I pergi haji, no problem lah. Kan? Lepas tu, yang terutamanya tuan-tuan, minta maaf nak cakap kan? Kadang-kadang syaitan ni tuan-tuan, memanglah Allah kata apa? Nabi kata, syaitan dibelenggu di dalam bulan Ramadan ni. Syaitan yang mana? Kita tengok, kita duk tengok juga, ada yang semayang, ada yang puasa tapi dia tak semayang fardu pun. Ada yang puasa, semayang fardu pun tak, tarawih dia pergi. Ada yang langsung tak puasa pun dah. Jadi yang mana syaitan ni? Tuan-tuan, di hadis yang lain, syaitan yang dibelenggu ni
Hanya CEO ke atas ya. CEO ke atas. Macai tu ada lagi, duk main tu. Kan? Tu sedap. Kan? Itu sebab bila orang beribadat dalam bulan Ramadan ni, kan, kalau kita tengok orang tu lain macam, apa benda tak buat, that is the true colour of him lah. Itu sebenar-benarnya dia. Kan? Orang sibuk puasa, dia tak sibuk, dia tak puasa. Orang sibuk tu, cakap mulut ni Allah. Itu sebabnya apa connectionnya? Orang berpuasa ni mulut. Kan? Di sisi Allah bau lah. Wangi lah. Di sisi manusia bau tak? Jadi bila jatuh bau tu, kita pun jadi segan nak cakap dengan orang. Kan? Jadi kita tak cakap ah. Kuranglah pahala, kuranglah dosa tu sikit. Tengok Allah. Itu sebab hak Allah ni buat tuan-tuan. Dia nak bagi manusia ni jadi baik. Kita tak boleh nak fikir. Allah cipta akal ni ada certain limit dia. We cannot go beyond that. Tak sampai. Contoh kita nak kenal Allah. Yang kata ada istilah yang nama kalimah yang namanya ada tu. Tuan-tuan pun dah pakai dah bab 420 ni. Kan? Nombor satu apa? Wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil Allah itu tiada. Ada Allah ni bukan macam ada kita. Kita ni ada sebab kita berdimensi. Kan? Jadi, di mana ustaz tu ada? Di Bandar Puteri. Jadi, adanya Allah tu, just orang kata kalimah nak menyatakan Allah tu wujud. Tapi Allah tu bukan ada macam kita. Allah tidak ada dimensi. Kan? Tidak ada bentuk. Kita berbentuk. Jadi kita nak fikir macam mana lagi hak Allah? Tak sampai dah, takat tu dah. Jangan duk fikir ni dia jadi mampu. Kan? Dia ada benda-benda yang kita boleh fikir pakai akal. Ada benda yang kita fikir pakai akal, contohnya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dia jadi gelong, dia jadi kita tak boleh terima, akal tak boleh terima. Boleh ke nak berjalan? Habis. Dia kena tafsir pakai iman. Kan? Sebab perjalanan tu, fenomena tu yang cukup hebat tu, fikir pakai akal memang tak sampai lah. Kan? Kita akan sampai tempat lain lah. Kan? Tak sampai betul Kedis, kita sampai mana ke? Cikedis ke apa? Kan? Jadi Allah SWT cipta apa? Ramadan. Yang namanya taqwa. La'allakum tattaqun tu. Taqwa atau yang pertama apa? Kan? Tawaduk. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, Allah puasanya semua dengan amalan yang cukup jaga ni. Jadi orang rendah diri saja. Nak cakap lebih-lebih pun tak mau. Kan meninggi diri tu dalam bulan Ramadan ni, kurang pahala puasa dia tu. Tunduk jalan pun. Kan? Tu. Jadi, yang keduanya, Q tu apa? Qana'ah. Kan? Berpada-pada. Tengok kita ketika mana buka puasa tu tuan-tuan. Jangan duk komplain. Beli-beli dah. Tuan-tuan pergi tengok lah. Ni apa? Fenomena ni nasi. Apa tu? Chef Amar ni. Kan? Pukul 12.30 orang beratok lah. Bila pokok ni sembahyang Jumaat ni? Nak makan punya pasal tu. Kan? Tu manusia. Makan patut-patut padannya lah. Tu yang kata qana'ah ni. Makan patut-patut padan. Kan? Isteri kita masak, kita jangan komplain. Makanan yang kita dapat tu, kita beli, tiba-tiba tak sedap. Jangan komplain. Dah hampir beli, siapa suruh? Sebab Nabi Muhammad SAW tak pernah komplain. Akhlak Nabi Muhammad tak pernah komplain. Kita kata sayang Nabi, nak ikut Nabi. Ikutlah. Ini dah isteri masak masin sikit. Ni lori garam mana tumpah pula ni? Kita mulut pun. Kan? Tersentak sikit hati isteri ni. Kan? Tu. Ambil dia berkata ustaz ni baik sungguh dengan isteri. Tapi kadang-kadang manusia ni kan, contoh Rasulullah SAW, akhlaknya Rasulullah, tak ada orang boleh challenge lah. Kan? Jadi sahabat-sahabat ni nak teringin lah nak tahu Rasulullah ni. Tu saya kata sahabat kalau kita pula. Kan? Kita pun katanya. Sahabat-sahabat ni nak tahu Rasulullah ni di luar rumah memang hebat lah. Cannot be deny lah Rasulullah ni. Jadi sahabat-sahabat nak tanya, ni, di rumah ni Rasulullah ni macam mana? Kan? Adakah macam di luar dia dengan kawan, dengan humble apa semua tu? Di luar, di rumah humble tak? Setengah orang lain. Jadi sahabat-sahabat pun pergi tanya Siti Aisyah. Kan? Tu. Tanya wahai Siti Aisyah. Kan? Tu.
Umi mukminin, ibu segala muslimin, tanya, Rasulullah di rumah ni macam mana? Kan? Siti Aisyah kata apa? Rasulullah di rumah ni Allah seperti mana Al-Quran itu. Dia kata, Siti Aisyah kata, hampa baca Al-Quran tak? Baca? Rasulullah macam tu lah akhlaknya. Khuliqul azim. Jadi Rasulullah, kata Siti Aisyah, dia kalau jubah-jubah dia koyak sikit-sikit, dia jahit sendiri lah. Dia tak ada nak suruh saya, nak suruh aku, tak. Kan? Kita siap mesin, bukan takat mesin lagi, singa tu dia jahit. Pun tak mau lagi. Beli dah. Kan? Merap ya. Rasulullah kalau dia nak minum kopi, dia bancuh sendiri. Kalau dia rasa dia nak bubuh susu, nak campur susu, dia pergi perah susu kambing sendiri. Tu akhlak Rasulullah. Tuan-tuan jangan buat macam tu pula. Tak ada susu, pergi perah susu kambing orang. Kena pelangkung kepala pula. Sebab nak ikut sunnah memang pasal patut-patut agak-agak lah bro. Kan? Sebab tu. Allahu Akbar. Aduh. Yang kita rasa. Sama lah kita motivator. Perempuan cakap. Di hati ni, audience ni mesti tanya, dia ni kat rumah ni macam mana tu? Kan? Orang akan tanya. Dia ni cakap hebat. Kita mesti jaga isteri macam ni, buat isteri kena orang. Tengok isteri dia pakai kain ketat je. Tak kena. Tu. Dan cakap tu kena. Kena orang kata apa? Cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar kan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. W tu apa? WA warak. Tu tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah punya warak tuan-tuan. Ya Allah. TikTok. Semua orang layan TikTok tu. Tapi dalam bulan Ramadan layan juga. Sampai ke pakaian seksi. Terus laju terus. Tu. Tak mau tengok tu. Sebab apa? Warak tu. Dulu tu tengok belakang tu, kok ada isteri. Baru selak. Layan semua, Facebook apa semua tu. Tapi dah bulan Ramadan layan tak? Allahu Akbar. Tu. Siapa yang buat semua tu? Siapa yang bagi kita ada perasaan yang macam tu? Nak tengok ni takut nak makan siang-siang pun. Kan? Kita nak makan siang, bukan orang nak marah pun. Tapi kenapa hati ni tak sampai hati nak makan? Allahu Akbar. Kan? Tu yang kita kasih sayang Allah. Allah, bahasa Kedah dia kata, Allah pedor kita ni, pedor. Jangan buat jahat, Allah kata. Kita pun tak buat tu. Sebab apa? Kita pun tak dengar lah bisikan-bisikan apa semua kan. Tu. Dia lari kot tu je. Dia bagi kita rasa. Tengok Allah SWT. Allah nak macam mana kan? Apa yang Allah buat. Pernahkah kita fikir 2 tahun yang dulu, apa orang kita tak boleh nak buat apa? Siapa yang lahir tahun 60 apa, tahun 75 rasa lah curfew ni macam mana? Keluar rumah tak boleh apa, tak boleh. Tu jadi macam tu. 2 tahun dulu. Duduk rumah. Semua pakai online kan. Siapa seorang tak boleh nak fikir. Kan? Dulu masa kita sekolah nak exam ya, cikgu akan kata apa? Student, you must be positive thinking. If not, you will fail. Positif. Sekarang ni positif tak boleh. Kau kena quarantine. Kan? Kita tak boleh nak fikir Allah buat ni. Dulu hendak sangat positif. Sekarang ni tak mau positif, hendak negatif pula. Tengok. Hebatnya Allah SWT. Sampai nak bagi kita, sebenarnya Allah nak bagi kita fikir. Macam mana kita boleh fikir? Tu yang kata kita qiyam malam tu, man qama Ramadan tu. Kenapa Allah bagi kita Ramadan? Sebab nak suruh kita menghidupkan malam tu. Tuan-tuan, orang yang hidupkan malam ni, jiwa dia kuat tu. Allah akan kurniakan dia pada dia apa? Ilmu mantik ni. Cakap, Akbar. Kan? Tuan-tuan, sudah semestinya kita alang-alang puasa kan. Alang-alang dah bangkit sahur, mesti solat sunat. Kan? Solat sunat tahajud kan. 11 bulan dulu ada kita buat. Buatlah juga tapi jarang. Ni tiap-tiap malam, saya cukup yakin lah tuan-tuan mesti tiap-tiap malam buat kan. Sementara nak tunggu isteri duduk masak apa tu, duduk perangat apa semua, lem seng nak perangat apa semua kan. Tu. Lem seng tuan-tuan RM50 kan. Bagi makan. Beratok tu panjang, berbaloi beratok. 600 meter. Tengah panas lik-lik tu. Sampai-sampai ada member, sampai-sampai Ustaz, nasi habis, lem seng ah. RM45 angkut juga. Pergi beli nasi Arab lain pula. Kan? Tu Arab Parsi, ni Arab Turki pula campur. Tak jadi sedap ah. Kan? Senang suruh bini masak aja. Kan? Tak ada komplain ya. Kan? Kita Nabi
Bukanlah akhlak Nabi komplain-komplain ni. Sebab apa? Satu ketika Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah. Bukan diuji oleh Allah. Uji seorang wanita Yahudi. Dia pun duk dengar ni cerita Muhammad ni. Muhammad ni orang duk cerita hebatlah akhlak ni macam ni, macam ni, macam ni. Dia kata aku nak test. Kalau betul dia ni Nabi macam mana dalam kitab dia ada. Aku beriman lah kat dia. Nak kata dia tak pernah komplain ke. Perempuan Yahudi tu bagi apa? Bagi limau yang paling masam sekali dalam dunia. Dia nak test. Dia pun pergi, ya Muhammad, aku ni lama dah teringin nak bagi hang ni, nak bagi makan limau ni. Nak hadiah limau. So dia pun bagi 5 biji. Sebelum Nabi makan, Jibril bagi tahu, ya Muhammad, ni limau ni masam, dia nak test engkau je tu. Tak apa. Nabi pun kopek makan. Perempuan tu tengok Nabi nak makan. Makan dah lah masam sambil senyum tu. Tu. Kita kalau makan 5 perut tu tak tahulah muka pun macam berkerut lah. Kalau makan 5 perut tu kita lah. Tu. Orang nak buat air limau nipis tu. Pakai limau kasturi tu. Kita hantam 5 perut, ambil kau. Mula sakit perut. Jadi Nabi pun makan sampai habis 5 biji. Nabi kata terima kasih nak. Besok mari lagi lah. Tu Nabi lah. Kalau kita siap pantun. Tu. Jadi bila perempuan tu pun berlalu, sahabat-sahabat ni tanya Nabi. Tu sebab apa? Sahabat-sahabat dengan Nabi ni, Nabi kalau dapat makanan bagi dekat sahabat. So berhenti ke awal sangat. Dia bagi dekat ni sahabat dulu, Nabi. Tu yang kata pemimpin tu. Dapat bagi ke rakyat lu. Rakyat pula. Bagi kat ni lu, sahabat lu. Ada satu ketika sahabat ni bagi balik kat Nabi tulang dengan isi sikit lah. Nabi duk isi tulang lah. Nabi komplain tak? Nabi kata tak? Hampa ni memang tak guna sungguh, bagi aku tulang dah. Nabi balus macam tu ya. Tu di antara tu lah bagus kita macam tu lah. Kita macam tu lah. Saya cukup yakin lah tuan-tuan. Pipi kerja gaji. Teringatlah nak beli KFC dekat anak dengan isteri. Anak dengan isteri suruh kan? Tapi tak suruh. Kita saja-saja nak beli tu. Allah. Tu kata pemimpin. Teringat sentiasa tu. Ada tanggungjawab. Teringat. Tu pemimpin nombor 1. Tuan-tuan ni memang macam tu. Saya cukup yakin lah. Tengok ayat muka pun tahu dah. Bulan ni beli KFC. Bulan depan beli McDonald. Lama-lama bini pun sembak. Komplain pula. Apalah you ni gemuk sangat. You lah duk bagi McDonald je. Kena pula kita. Jangan dengan isteri ni jangan main tuan-tuan. Dia peluru banyak. Dia tembak kita memang terduduk. Itu memang Allah dah bagi dia kira. Jadi sahabat-sahabat kita, ya Rasulullah, Tuan dapat tu Tuan makan seorang, selalu Tuan bagi kat kami. Nabi kata sebenarnya macam inilah cerita dia. Benda ni aku tak boleh bagi dekat engkau limau ni sebab dia terlalu masam. Kalau aku bagi dekat engkau, aku takut engkau hina engkau. Belasah perempuan tu pula. Ni apa ni dah masam mereput baru nak bagi kat kami. Apa? Kita sahabat lebih kurang mulut kita je lah. Mulut tak ada insurans dia. Tuan, tengok Allah nak ajar. Tu Allah pilih kita ni bulan Ramadan ni. Ada orang tak sampai. Doa-doa dah tak sampai. 2 hari lagi nak Ramadan tak sampai. Sehari lagi nak Ramadan dah meninggal. Ada orang meninggal di bulan Ramadan, okey lah. Sebab Allah kata apa? Allah buka pintu syurga tu. Terpulang pada Allah lah kalau Allah nak angkat dia masuk syurga. Kan? Semalam siapa Haji Nordin di Seksyen 20. Kau tuan-tuan kenal lah. Orang kuat pas lah. Dia kalau tengah-tengah habis-habis kuliah ni dia takbir saja. Itu okey lagi. Ada satu imam satu Masjid As-Salam Kampung Medan. Tu. Dia imam tengah khatib tengah khutbah pun dia takbir. Dia tak kira apa dah. Tu pun ada. Kan. Semalam Haji Nordin meninggal. Sakit lah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. W tu apa? Warak. Kita dalam bulan Ramadan ni kita tengok semua boleh jadi warak tu. Nak cakap lebih tu yang nama puasa apa? Khusus tu. Dia ada 3 level. Tuan-tuan 1 dengan 2 level ni tuan-tuan tak main lah. Yang last. Yang mula-mula tu sekadar
menahan lapar dan dahaga yang nombor 2 tu kan, dahaga apa mata apa semua. Tuan-tuan sebab siap dengan hati ni sentiasa berzikir kepada Allah ya. Jalan pun tunduk je. Pasar Ramadan pun tak pergi dah lah. Kan? Takut kurang pahala. Bayang tengok dah sampai pukul 6 tu, daripada pagi sampai pukul 6 petang, pahala menggunung lah. Tiba-tiba masuk pasar Ramadan habis terus. Kan? Tu. Jadi kita hati ni nak kena jaga sungguh-sungguh hati. Nafsu ni nak kena bendung sungguh-sungguh. Kan? Praktisnya sebulan saja dah bulan Ramadan ni. Sebab apa? Syaitan duk tunggu 11 bulan yang akan datang . Kita buat segala amalan ni, kita sedekah macam-macam. Kan? Saya cukup yakinlah tuan-tuan bersedekah ni, orang kata apa? Dia punya berlipat kali ganda sedekah. Tiba-tiba 11 bulan yang lalu besok, 11 bulan yang akan datang, syaitan tu bisik apa? Kan? Alah cukuplah hang dah sedekah apa semua tu dah. Kan? Tu. Kan? Lepas tu dia pun kata nasib baiklah aku sedekah, kalau tidak tak ada lah payut ni. Nasib baik aku bagi kipas ni, tak ada kipas. Habis. Sebulan punya pahala habis lagu tu ya. Syaitan punya peranan tu. Kan? Syaitan ni sebab apa? Dia dah berjanji kepada Allah SWT, bersumpah di hadapan Allah SWT. Ya Allah, izinkan aku menyesatkan umat-umat Islam ni, kecuali orang-orang yang mukhlisin, yang ikhlas. Ikhlas ni tuan-tuan, itu sebabnya Ramadan ni tuan-tuan, pahala yang Allah nak bagi dekat kita di atas keikhlasan tu. Sebab keikhlasan ni tuan-tuan kita pun tak tahu. Yang hanya tahu Allah saja. Betapa ikhlasnya kita suatu amal ibadat yang kita kerjakan, Allah saja yang tahu. Kan? Kadang-kadang kita kata ikhlas dah dalam doa angkat takbir tu, boleh kutuk imam tu. Allah imam ni. Tu. Sebab apa? Imam tu baca panjang. Panjang imam. Habis. Kan? Ada satu tempat lah saya pergi tazkirah malam tu, 9.30 habis lah. 9.30. Dahsyat tu. Dia baca dua ayat. Dua. 9.30 habis. Lepas tu, saya pun jumpa dah Syekh. Dan kalau anak viral kan ni kan, mesti orang sampai sini bang. Mesti penuh surau ni. Bahasa nak cepat. Tu. Cepat sungguh. Tapi dia baca okey lah. Tertil. Tapi tu very short kan. Tu. Jadi tak apalah. Jadi ada juga yang jenis tanya tu, you surau you buat berapa? Buat 8. You 20. 8 20 28. Dia tak buat sampai sudah. Tanya. Rajin tanya je. Allahu akbar. Tuan-tuan Ramadan ni jangan tinggal ni, tarawih ni jangan tinggal. Bulan Ramadan saja dapat tuan-tuan. Kita tak tahu tu berapa banyak pahala yang Allah nak dah sediakan untuk kita. Untuk kita gapai ya. Untuk nak bagi kat kita ya. Allah kata hang buat ya aku bagi. Kita kena yakin lah. Kan? Allahu akbar tuan. Tak dapat kok kita keluar Ramadan mati terus. Ambil kesempatan tuan. Allahu akbar tu. Kan? Jadi kemuncak ketaatan, kemuncak keimanan. Dalam bulan Ramadan inilah iman umat Nabi Muhammad SAW, khususnya kita ni, memuncak ni. Ramadan ni. Amalan itu jenis semua amalan kita buat. Semua jenis ibadah kita buat. Tu. Nak mempertahankan tu, Allahu akbar tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan nak jadi champion ni memang senang. Nak mempertahankan kecampianan tu. Kan? Susah. Kan? Sebab apa? Pasukan lain besok akan meningkat lagi di prestasi. Kita nak maintain tu. Tapi tak, kita ni dengar lagu raya gedebum terus kan? Tunggu pula lah tahun depan. Raya tu leceh kan. Semalam dah dengar lah Siti Nurhaliza. Habis nampak kan. Jadi kita berazam lah untuk kan. Dulu kita ada doa dah, Allahumma balighna fi Rajab fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang ni kita doa apa? Allahumma barikhna fi syahri Ramadan wa balighna Lailatul Qadar. Minta kepada Allah SWT kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya kita bertemu dah tuan-tuan. Tapi kita tak apa nak sedang apa. Saya cukup yakinlah tuan-tuan 10 malam terakhir mesti all out punya lah. Kan Lailatul Qadar ni daripada maghrib sampai ke subuh.
Takkan 10 malam tu kita tak ada dalam tu. Siapa yang ada aja bertemu, kata ulama. Kan? Tu yang boleh ada lagi di sini tu. InsyaAllah. Tu. Jadi tahun ni kita minta betul-betul. Jangan dok pergi tengoklah kot-kot pokok tunduk ke apa, ayak beku ke, itu semua ayak beku dah meti air. Pokok tunduk tu JKR dah potong siang, dia terlupa nak ambil. Kita kata, "Oi, ni ini camel apa?" Tu lalu tu kadar turun apa? Dia bukan macam tulah simptom dia. Tu. Tanda-tanda dia bukan macam tu. Kan? Tanda dia tuan-tuan muslimin muslimat, Allah akan bagi Allah akan bagi kita kekuatan. Kekuatan iman tu. Jiwa tu kuat tuan-tuan. Kita yang menghidupkan malam ni tuan, walaupun kita seawal malam dikonsider kiam je tu, jiwa ni jadi kuat. Tuan-tuan nak mengharungi tribulasi, mehnah dan ujian ni tuan-tuan, akan datang ni tuan, lagi makin lama makin teruk. Jiwa kena kuat, kena kental. Kau tidak bungkus dah. Kan? Sebab yang makin datang, kata Nabi Muhammad SAW, benda yang kita nak hadapi ni, dia tanda-tanda akhir zaman ni, dia makin. Tapi tuan-tuan jangan takutlah tuan-tuan, kita ni Allah pelihara kita. Kita tidak akan ada bersama ketika mana tiupan sangkakala tu, tak ada. Kehancuran alam ni kita tak ada. Mana kita 10 perkara tu, 8, 9, 10 tu kita tak ada. Kita hanya ada 1 sampai 7 saja. 8, 9, 10 tu Allah akan maintain, Allah akan kekalkan orang yang kafir, orang yang tak percaya adanya doomsday ni, hari kiamat. Kita percaya. Kan? Turunnya apa Imam Mahdi apa semua sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa akan makmurkan alam ini dengan semuanya mukmin. Kemudian yang ketujuh itu Allah akan hantar angin yang harum baunya, angin. Kata Nabi Muhammad SAW, orang beriman tu dia sedut saja dia akan mati perlahan. Tengok. Allah pelihara orang beriman ni, tak ada lah nak mati. Terjun bangunan pun tak. Mati slow-slow. Siapa yang menghidu tu? Asal boleh sampai saja udara tu, dia hidu je, dia akan mati slow. Tu. Kan? Cara mana nak mati slow tak tahu tuan. Kita tengoklah benda yang berlaku kan. Semalam kita baru sembang dia, mati dah. Kita tengok begitu cepat kematian. Kan? Mati dalam beriman. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di level iman yang Allah consider orang Islam ni yang beriman ni, iman dia sampai level mana? Yang paling minima?" Sahabat pun nak tahu je. Kita pun nak tahu je. Nabi kata, "Wa iman dia sebesar zarah." Tu pun di sisi Allah, Allah consider iman tu. Allah akan mati dia. Allahu Akbar. Tuan, yang kata Islam ni tuan-tuan, Allah. Kita pun tak pernah minta Islam, Allah bagi tu. Kan? Allah bagi tu okey lagi. Tu yang tak tahan tu. Kan? Tu. Pernah ke siapa-siapa minta, "Ya Allah, lahirkanlah aku sebagai Islam." Kita lahir ni tuan-tuan, kita duduk, kita masuk ke dalam alam yang namanya dunia ni, kita hadir ke alam dunia ni, kita tak tahu apa pun. Semua Allah pilih, Allah atok. Allah kata, "Ni aku jadikan hang manusia di dunia ni, hang menjalanilah hidup hang. Ni peraturan dia, hang ikut. Hang tak ikut, aku kejam hang masuk neraka. Aku tak zalim," kata Allah. "I'm not that cruel," kata Allah. Aku tak zalim. Aku buat neraka tu bukanlah aku galak sangat nak azab orang. Ni peraturan aku. Hang tak ikut, hang jahanam. Salah Allah ke? Orang masuk neraka ada. Kan? Itu mungkin dia dengar tu yang dia kata, dia tanya tu, "Ustaz, ada ke neraka yang okey-okey sikit lah?" Dia boleh tanya lagi tu, dia boleh fikir tu. Kot dia nak masuk lagi okey, yang okey tu lah. Neraka ni mana ada okey, memang KO semua. Yang paling okey tu, yang paling okey tu kita kata okey dah. Ni atas daripada okey. Tak tahu apa okey apa lagi tak tahu. Kan? Syurga tu lah. Kan? Syurga ni okey. Yang paling lower sekali syurga pun kira okey lah. Tapi kita tak mau. Itu sebab Nabi suruh doa, Nabi yang ajak kita doa apa? Minta syurga yang high class level mah. Nombor 1 punya. Kan? Kalau kita doa nombor 1, kau tak dapat, dia meloreh pergi nombor 2. Tak dapat nombor 2, pergi nombor 3, 4, 5, 6 sampai 7 okey lagi. Ni kalau kita minta yang paling bawah yang 7, dia pergi meloreh ke 8 sebelah pintu sebelah Jadi Nabi kata minta yang paling tinggi sekali. Ada kaedah bagaimana Nabi ajak. Nabi kata apa?
siapa yang nak duduk dekat macam aku, Nabi kata ni, di dalam syurga, selawatlah banyak-banyak, Nabi kata. Nabi beritahu dah, kalau kita tak ambil kesempatan kan, rugi kita. Kan? Sebab apa, manusia ni bila dia mati besok, itulah satu kekesalan dia. Dia akan mati. Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni kita manakah duduk, ayat pertama, duduk kat dunia ni sibuk siang malam 24 jam tak cukup, minta lagi 2 jam, lagi 26 jam cari rezeki ni. Kan? Sampai pencen pun cari rezeki lagi. Bila orang tanya, sudah-sudahlah Syekh, dah ni untuk anak aku. Tuan-tuan, Allah dah set dah kita ni. Tak perlu cari dah. Kita kerja tu kita punya. Anak kita besok ada dah rezeki dia. Allah dah atok dah. Kita tak payah nak bagi reserve-reserve kat mereka. Buat mereka duduk bergaduh je. Kan? Itu sebab kalau tuan-tuan pergi ziarah Guangzhou, kan? Satu pendapatan Cina Muslim. Ni yang menyaga ni, menyaga macam pasar tani tu. Tua-tua je, umur 80, 90. Janggut ni. Kita tanya dia, kenapa duduk menyaga lagi? Anak tak support kan? Dia kata, saya ada anak 5, semua doktor. Tu dia orang punya. Ni saya nak punya, saya punya. Hasil daripada sini, saya infak kepada masjid. Allahu Akbar. Tu, kita nak buat tu. Kita kena cari sendiri bekal kita ni nak masuk dalam kubur tu. Nak harap orang doa tak tahulah, kan? Memanglah ada sahabat-sahabat doa. Kita bekal. Jadi kalau kita ada bekal sendiri kan, itu sebab orang nak masuk hutan, dia pakai haversack tu. Kan? Macam tuan-tuan pergi camping tu kan. Bawa semua tu makanan. Takkan nak pergi lenggang macam tu lah. Kan? Tuan-tuan bukan survivor, nak pergi, okey kita masuk jalan baik. Jangan bawa apa-apa, bawa pisau dengan mancis je. Itu komando. Tuan-tuan bukan komando, tuan-tuan kamdo. Bawa bekal banyak-banyak. Itu nama persediaan dan bekal. Samalah kita nak mati dah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bila dia sedar kata dia mati ni, bila nyawa dia keluar daripada jasad ni, dia tak tahu lagi dia mati. Dia duduk tengok ni, roh tak ada dah. Dia duduk tengok, siapa mari ni ramai apa semua ni, orang duk doa apa semua tu. Dia tak tahu lagi dia mati. Sebab akal ketika itu hilang dah. Tak boleh nak fikir. Akal dibawa dia sekali dengan roh. Qul yatawaffakum malakul mauti lazi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Angkat roh naik atas. Dia fikir siapa bagi mandi dia, siapa kapan dia, siapa solat dia, siapa bawa dia, siapa korek lubang apa semua, siapa yang tanam dia, yang kambuh dia, siapa yang accept dia. Bila habis orang balik, Allah kata, wahai malaikat, kau bagi balik roh dia. Roh dia pun bersemadi balik dengan jasad tu. Barulah dia tahu, ya Allah, aku dah mati dah ni. Tuan, satu penyesalan yang besar sekali siapa? Orang kafir ni. Orang kafir besok start dia mati tu, azab saja tu. Dia dalam tu dia azab, di padang mahsyar dia azab. Dia tengok orang Islam ni berbondong-bondong masuk di syurga. Tu dah azab dah. Tengok saja azab. Rubama yawadul lazina kafaru, dia kata, kalau aku tahu dulu aku jadi muslim tak apa. Pasal apa hang tak jadi muslim? Allah dah bagi akal dah. Tuan-tuan, kan Allah kurnia kepada manusia 3 elemen ni. Yang namanya nafsu, akal, ilham. Ilham, di atas ilham ni lah kita kena pilih. Hendak syurga, nak neraka. Anak beriman ke tak? Anak muslim ke tak? Anak jadi Islam ke kafir? Kenapa tak fikir? Kan? Tu. Kau nak komplain kata, tak ada siapa pun approach. Aku bagi hak akal, pilih approach orang. Kan? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Begitulah keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala bila dia sayang kepada manusia ni, tuan-tuan. Tu. Awal mula, pertama mula, di atas dasar kasih dan sayang dan rahmat Allah itu, kita datang ke muka bumi ni di atas rahmat. Kita pula ditransfer masuk dalam perut ibu atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dalam perut ibu 9 bulan 10 hari. Makan minum. Tu. Tak ada qada hajat pun. Makan minum aja. Mak kita pergi sini, kita pergi sana. Itu sebab kadang-kadang kita pergi satu tempat tu, kita rasa macam kita pernah pergi. Tu. Tu yang kata related. Di antara kita dan perut ibu tu, masa ibu kita bawa kita pergi mana di satu tempat tu, kita rasa aku pernah pergi. Tu.
Dia punya kaitan dia tu, kan? Maka kita keluar daripada perut ibu, atas rahmat dia juga. Allahu Akbar. Setelah mana malaikat tu cerita dekat kita, kita cerita dekat malaikat, kita kata apa? Kita kata, wahai malaikat, aku ni duduk dalam perut dulu, Allah senang dah. Makan, minum semua dah ada. Besok aku nak keluar ke bumi ni, aku sendiri-sendiri lah. Kan? Boleh ke aku hidup? Kita tanya malaikat tu. Malaikat kata ada. Sebab malaikat akan jaga hang. Kan? Dia kata ada malaikat, ada. Siapa malaikat tu? Ibu lah. Tu sebab tuan-tuan, ibu kita jaga. Allahu Akbar. Siang malam tu, perang dengan nyamuk. Nyamuk nak ketik kita tu. Sekok nak ketik sampai runtuh ke lembu. Dia punya kenyang. Tepuk. Suami dia kata apa? Duk tepuk apa? Tepuk amai-amai ke apa? Suami kerja nak tidur. Kan? Jadi tu sebabnya siapa yang menzalimi ibu dan bapa, memang Allah cukup hangin tu. Hangin satu badan. Kan? Allah tak tunggu dia mati. Dia hidup-hidup lagi kena, tuan-tuan. Zalim dua manusia ni, ibu dengan bapa, Allah tak tunggu kita mati. Duk hidup-hidup lagi. Kan? Sama ada kita anak kita buat kat kita, ataupun kita kena. Kena. Jadi jangan zalim kedua ibu bapa. Kan? Tapi kadang-kadang biasalah ibu bapa ni, tuan. Dia tak mau duduk dengan kita pun. Dia lebih selesa duduk sendiri. Sebab apa? Duduk dengan menantu ni nak buka peti air pun tak boleh. Takut. Kenapa kita jadi macam tu? Kenapa masyarakat kita, ibu bapa ni bila pergi rumah anak, dulu anak duduk dengan kita, rumah kita tu, rumah bapa dia, dia buat macam rumah dia. Kebun gedang. Kereta tu dia ambil kunci, tak minta lah. Berbalik tengok minyak pun tak ada. Orang tua ni nak pergi surau, tengok minyak tak ada lah. Tu. Kita pergi duduk dengan dia, nak pinjam kereta dia. Man, ayah nak pergi surau, nak pinjam kereta. Kunci kat itu ayah. Dia balik tolong isi minyak. Mengkau hajak ni anak. Tu. Anak siapa pun tak tahu. Tu. Kenapa anak? Kan? Tu, tang mana silap dia, masyarakat Melayu ni tak tahu. Kan? Tak boleh nak duduk. Lagi menantu, mak mentua buka peti, menantu perempuan. Allahu Akbar, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Itu sekadar yang kita boleh kongsilah, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang tak baik itu daripada saya. Ada tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan takkan tanya malah. Tuan-tuan memang faham, senang faham. Kan? Wallahu a'lam. Ampun nama saya minta sekiranya ada terkasar bahasa, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, kita bertemu lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin ya Rasulullah. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan ini. Ya Allah, berilah, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk kami mengharungi baki Ramadan ini. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Ya Allah, pertemukanlah sekali lagi pada kami malam Lailatul Qadar. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, satukanlah hati-hati kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.